Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Nur Azura binti Zainuddin, kami daripada kumpulan 5 dari kelas RAC 1202C. Kumpulan kami membentangkan tajuk cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif falsafah dan etika daripada pelbagai peradaban. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 ahli, diketuai oleh Umairah Husna binti Zuraimi, yang kedua Nur Maliana, yang ketiga Nur Zulaika binti Zukri, yang keempat Nurin Hashikin binti Haris, dan akhir sekali saya Nur Hidayah binti Othman. Assalamualaikum, saya Nur Maliana ingin membentangkan pengenalan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, berita ialah maklumat mengenai sesuatu kejadian iaitu peristiwa, diri sendiri dan lain-lain yang disampaikan sama ada secara lisan atau dengan surat dan sebagainya. Khabar, warta. Terdapat juga pelbagai pengertian dan maksud untuk berita dari pelbagai ahli seperti menurut Paul D. Mercer, di mana berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik minat halayak pendengar. Pengertian palsu ialah tidak benar, iaitu tulen, lancung dan tiruan. Palsu juga merupakan ekspresi yang selalu digunakan di dunia digital bagi merujuk kepada semua perkara yang ditunjukkan dengan niat untuk nampak asli, tetapi sebenarnya merupakan pemalsuan atau peniruan realiti. Berita palsu pula merupakan sejenis kewartawanan yang menyiarkan berita kurang atau tiada penyelidikan yang bagus atau propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat salah atau pemberitaan palsu secara sengaja melalui media seperti media akhbar tradisional, media penyiaran maupun media sosial. Kertas kerja ini dibuat dengan pelbagai langkah seperti memahami dan mencari maklumat berkait dengan tajuk ini melalui pelbagai cara dan kaedah. Hal ini untuk memastikan bahawa maklumat yang kami dapati adalah sahih dan benar. Antara sumber dan kaedah yang kami gunakan untuk melakukan kajian merupakan jurnal, web rasmi, surat khabar dan sebagainya. Sebagai contoh, kajian menerusi jurnal dan juga hasil kajian dari kumpulan fokus pembangunan masyarakat, budaya dan ekonomi, Jabatan Sains Sosial, Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum Universiti Tun Hussein On. Selain itu, sebahagian kajian juga diperolehi berdasarkan Kamus Dewan Bahasa. Bukan itu sahaja. Dengan adanya bantuan dan tunjuk ajar dari pensyarah kami iaitu Ustazah Nur Azura binti Zainuddin mengenai penerangan tentang format untuk kertas kerja untuk tugasan ini serta cara untuk mengumpulkan maklumat. Ini ialah objektif kajian. Kajian ini dilakukan secara amnya untuk mengenal pasti cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif falsafah dan etika dari pelbagai peradaban. Hal ini dapat membantu ahli kumpulan mendapatkan info-info berkaitan cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dengan lebih terperinci. Kajian ini juga dibuat untuk membincangkan tentang cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif falsafah dan etika dari pelbagai peradaban. Isu yang menjadi bualan ramai ini dapat diselesaikan melalui perbincangan antara ahli kumpulan dengan menggunakan tata cara yang betul, jelas dan tepat. Pada masa yang sama, ahli kumpulan kami akan dapat menguasai pelbagai kemahiran seperti mencari, mengumpul, merekod dan menganalisis maklumat dengan lebih efektif dan tepat. Kajian ini malah dapat dijadikan pengajaran dan bimbingan kepada masyarakat digital. Cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dapat dikenapasti melalui 4 perkara, iaitu cabaran berita palsu dari segi sosial, yang kedua dari segi ekonomi, dari segi politik dan akhir sekali dari segi keselamatan. Berita palsu merupakan masalah yang serius dalam Malaysia. Hal ini terjadi kerana wujudnya masyarakat yang tidak bertanggungjawab yang bertindak sesuka hati dalam menyebarkan berita palsu tanpa rasa bersalah. Masalah berita palsu ini sering didapati melalui aplikasi yang digemari oleh masyarakat seperti Facebook dan WhatsApp.
Oleh kerana masyarakat kurang peka terhadap isu berita palsu, mereka akan mempercayainya dengan mudah tanpa mendapat kesahihan daripada pihak yang benar. Masalah ini juga akan menggugat prestasi negara kerana masyarakat akan menjadi mundur. Cabaran berita palsu dari segi sosial. Kita sedia maklum bahawa berita palsu ini tersebar dengan sangat cepat terutamanya di platform media sosial. Masalah ini amat sukar dibendung kerana ia berada di luar kawalan pihak berkuasa dan ianya hanya boleh dikurangkan dengan melahirkan rasa bertimbang rasa dan bertanggungjawab dalam diri masyarakat supaya mereka dapat berfikir sebelum bertindak melakukan sesuatu perkara. Contohnya, isu berita palsu berkaitan dengan vaksin yang tular di media sosial semasa Perintah Kawalan Pergerakan tahun lalu. Isu ini telah memberikan kesan yang mendalam kerana masyarakat yang terpedaya dengan berita itu akan menolak untuk menerima suntikan vaksin yang disediakan oleh kerajaan. Selain itu, prestasi kesihatan di Malaysia akan menurun kerana masyarakat telah menjadi anti-vaksin. Hal ini telah memberikan impak yang besar terhadap kerajaan negara kita mahupun masyarakat itu sendiri kerana suntikan vaksin amat penting untuk imunisasi badan kita. Cabaran berita palsu dari segi ekonomi. Kita sebagai pengguna media sosial kini sering melihat segelintir masyarakat bertindak menyebarkan berita palsu tentang sesebuah syarikat atau pengeluar untuk menjatuhkan mereka. Contohnya, memfitnah produk mereka mengenai bahan terlarang dan tidak sesuai untuk digunakan. Hal ini akan mengakibatkan para pembeli atau pengguna produk tersebut akan berasa sangsi dan takut untuk membelinya. Seterusnya ialah isu penyebaran berita palsu berkaitan dengan hal ehwal kerajaan. Contoh yang sering kita lihat ialah seperti kenaikan harga barang asas di pasaran. Spekulasi ini akan membuatkan masyarakat menjadi risau dan berlakunya pembelian panik. Seterusnya ialah cabaran berita palsu dari segi politik. Isu ini adalah melibatkan kerajaan negara, termasuklah ahli korporat dan yang ternama. Impak yang kita boleh lihat ialah ia akan mengakibatkan negara kita menjadi kucak-kacir. Malah, penyebar berita palsu ini lebih berfokuskan kepada warga tua dan warga emas kerana mereka mempunyai potensi untuk mempercayainya tanpa mendapat kesahihan pihak berkuasa. Contohnya, terdapat ahli politik yang menggunakan platform media sosial bagi memburukkan ahli politik yang lain. Tambahan pula, ada segelintir masyarakat yang bertindak lebih agresif dengan mengubah ucapan ahli politik bagi menjatuhkan beliau. Kesannya, ahli politik tersebut akan hilang sokongan dari rakyat dan nama beliau akan turut tercemar. Akhir sekali ialah cabaran berita palsu dari segi keselamatan. Hal ini akan menggugat keselamatan negara kerana ia secara tidak langsung telah memberikan informasi kepada negara luar tentang kelemahan negara kita. Kesannya, negara kita akan berada dalam keadaan bahaya dan keselamatan rakyat juga terancam. Perkara yang perlu dititik beratkan oleh masyarakat ialah mereka perlulah berwaspada dalam berkongsi tentang maklumat diri di media sosial. Hal ini kerana ia akan membuka peluang kepada orang luar untuk melakukan perkara yang tidak diingini hanya dengan menggunakan maklumat yang mereka perolehi daripada media sosial kita. Contohnya seperti alamat rumah serta nombor kad pengenalan. Oleh itu, keselamatan diri serta ahli keluarga kita akan turut terancam. Penyelesaian berita palsu mengikut falsafah Islam dan Barat. Hal ini diperlukan kerana kemudahan dan kemajuan rangkaian media sosial menyajikan lambakan maklumat yang diperolehi dengan cepat dan mudah. Namun, status kesahihan maklumat-maklumat tersebut telah bercampur baur dengan maklumat yang benar dan yang palsu. Implikasinya, perkara ini boleh membawa kepada pergaduhan, perpecahan dan juga boleh menimbulkan fitnah. Kesan negatif media sosial dapat dibendung dengan baik sekiranya batas dan etika penggunaan yang baik sentiasa diaplikasikan. Berikut adalah penyelesaian berita palsu mengikut falsafah Islam. Yang pertama, mengawal masa penggunaan gadget atau komputer adalah salah satu cara yang terbaik untuk mengelakkan kecanduan terhadap media sosial tanpa batas. Pemikiran yang bijak dan proaktif terhadap aktiviti-aktiviti yang bermanfaat seperti membaca bahan yang baik sama ada di alam maya maupun bahan bercetak dapat menjadikan kehidupan seseorang itu lebih
Apabila takbiran ini dapat dijadikan amalan dalam kehidupan seharian, pastinya cara pemikiran yang matang dan membangun dapat dicapai. Oleh itu, golongan terdidik ini akan dapat membezakan perkara yang baik dan buruk serta dapat mengetahui had dan tujuan sebenar penggunaan media sosial ini. Penyelesaian yang seterusnya adalah dengan meningkatkan pencarian maklumat dan perhubungan di luar media sosial supaya dapat mengenapasi berita yang diperolehi mempunyai maklumat yang tepat atau sebaliknya. Akhir sekali adalah dengan mengamalkan konsep tabayun. Tabayun bermaksud sifat berhati-hati dan menilai terlebih dahulu sesuatu mesej dengan cermat kerana dibimbangi akan membawa pengaruh yang buruk kepada penerima mesej. Tambahan pula, dalam konteks dunia globalisasi ini di mana secara amnya media baharu lebih didominasi oleh musuh Islam yang mempunyai pelbagai prejudis khususnya terhadap umat Islam. Konsep ini telah diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Oleh itu, kita perlulah bijak dalam menggunakan medium ini dengan sebaiknya agar ia dapat menaikkan nilai diri dengan ilmu. Seterusnya adalah penyelesaian berita palsu mengikut falsafah barat. Falsafah ini membawa maksud kepada dunia teknologi dan maklumat kini semakin berkembang dengan pantas seiring dengan peredaran masa bagi memenuhi kehendak dan keperluan manusia. Kemajuan teknologi peranti pintar membolehkan manusia untuk berhubung dan berinteraksi melalui jaringan sosial dalam ruang dunia virtual secara atas talian. Penggunaan aplikasi media sosial di era globalisasi kini telah menjadi satu trend dalam penyaluran dan penerimaan maklumat dengan pantas dan berkesan. Penyaluran maklumat yang banyak kepada pengguna media sosial dapat dilakukan dengan pantas dan mudah. Antaranya ialah aplikasi seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan sebagainya dijadikan sebagai platform utama perkongsian dan penyaluran maklumat serta ejen komunikasi tanpa sepadan dengan cepat dan efektif. Menurut Nur Aslamiah, rangkaian media sosial yang membolehkan perhubungan tanpa batasan digambarkan sebagai death distance yang mewujudkan warga maya atau warga netizen yang bergerak secara atas talian, di mana penyaluran maklumat mudah dan pantas untuk dicapai di hujung jari sahaja. Seterusnya, menurut Muhammad Faisal, tahap penilaian maklumat di media sosial bergantung pada reaksi dan persepsi netizen terhadap sesuatu maklumat yang diterima. Reaksi dan persepsi penerimaan maklumat di media sosial bagi golongan muda adalah berbeza daripada golongan yang lebih berusia bergantung kepada beberapa faktor. Faktor latar belakang juga mempengaruhi cara seseorang menerima dan menyebarkan maklumat di media sosial. Akhir sekali, sikap netizen dalam menerima maklumat menentukan tahap penilaian dan kebolehpercayaan terhadap sesuatu maklumat yang diterima. Hal ini kerana tahap penilaian dan penelitian seseorang individu itu bergantung kepada faktor persekitaran, usia, lokasi, tahap akademik dan tahap penggunaan dan penguasaan teknologi maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Hashiki binti Haris dan saya akan membentangkan tajuk etika dan rumusan. Apakah itu etika? Etika adalah satu sistem dasar akhlak, adat, tingkah laku atau kesusilaan. Ia juga bermaksud prinsip moral. Ini bermaksud tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang terhadap masyarakat, manakala peradaban bermaksud kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Etika dan peradaban tidak boleh dipisahkan kerana ianya amatlah diperlukan bagi membuat sesuatu bangsa itu maju. Seterusnya adalah ciri-ciri etika. Yang pertama, kerajaan perlu memainkan peranan dengan memperketatkan undang-undang. Kerajaan telah memperkenalkan undang-undang pada November 1998 di bawah Industri Komunikasi dan Media. Terdapat 2 akta baharu yang telah diperkenalkan, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia.
Jika didapati bersalah, mereka boleh disaman tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Namun begitu, masih ada lagi masyarakat yang tidak memandang serius terhadap akta tersebut kerana jarang orang dikenakan denda tersebut. Oleh itu, kerajaan amatlah digalakkan untuk mengambil tindakan segera dan memperketatkan undang-undang bagi mengelakkan isu penyebaran berita palsu ini dari berluasa. Yang kedua adalah masyarakat juga haruslah memainkan peranan untuk menyekat berita palsu ini dari terus tersebar melalui media digital. Masyarakat boleh menyekat penyebaran berita palsu ini dengan mengambil beberapa langkah inisiatif. Yang pertama, masyarakat janganlah mudah mempercayai sebarang maklumat yang diterima melalui media sosial. Masyarakat perlulah merujuk kepada laman-laman web yang boleh dipercayai seperti Twitter, KKM ataupun sebenarnya .my. Hal ini untuk mengesahkan dahulu informasi yang telah didapati agar masyarakat tidak menyebarkan info yang tidak sahih. Ciri-ciri etika yang terakhir adalah individu perlu memainkan peranan mereka bagi tidak memulakan penyebaran berita palsu. Akhir sekali adalah individu juga mestilah memainkan peranan mereka untuk tidak memulakan penyebaran berita palsu. Individu perlulah berhati-hati dalam menyebarkan sebarang info bagi tidak menimbulkan sebarang masalah dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, terdapat beberapa berita palsu yang telah dinyatakan bahawa orang tidak boleh keluar dari rumah dan hal ini telah menyebabkan panik dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, individu perlu berhati-hati dalam menyebarkan sebarang info walaupun sebagai kerana berita palsu merupakan perkara yang serius. Yang terakhir adalah kesimpulan. Terdapat banyak kelebihan dan kemudahan menggunakan internet dan media massa. Namun begitu, terdapat juga cabaran yang perlu kita hadapi selanjar dengan kepesatan teknologi masa kini. Antara langkah yang perlu diambil bagi masyarakat untuk mengelakkan penyalahgunaan internet ini adalah kita perlu meluaskan ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang internet dan teknologi maklumat. Dengan memanfaatkan ilmu ini, kecemerlangan hidup sendiri, keluarga, agama dan bangsa juga dapat ditingkatkan. Selain itu, masyarakat haruslah mempunyai niat yang baik dan menggunakan internet mengikut syarat yang ditetapkan. Contohnya, dengan menyebarkan dakwah-dakwah Islamiah ataupun menyebarkan maklumat yang tepat dan sahih. Selain itu, etika digital dan akhlak dalam diri masyarakat dalam diri mestilah diperketatkan. Selain itu, etika digital dan akhlak dalam diri mestilah diperbaikkan. Antara caranya adalah dengan tidak melayari laman web yang tidak senonoh seperti pornografi. Cabaran yang kita hadapi adalah sangat besar. Etika digital dan akhlak dalam diri mestilah diperbaikkan. Selagi masyarakat yang beretika, kita haruslah disatukan dengan sikap, cara bekerja dan berfikir secara positif supaya tujuan penciptaan manusia tercapai. Keharmonian di negara ini bahkan dunia adalah tanggungjawab bersama, terutamanya pengguna media sosial. Semua perkara termasuk perkembangan fizikal, moral, individu, masyarakat dan maruah negara sangat dipengaruhi oleh media sosial. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang rujukan. Rujukan yang telah digunakan oleh ahli kumpulan kami untuk mendapatkan info-info sahih berkenaan cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif falsafah dan etika dari pelbagai peradaban. Antara rujukan yang digunakan adalah dari jurnal, artikel dan e-book atau lebih dikenali sebagai PDF. Rujukan yang didapati adalah seperti di paparan skrin. Sekian, terima kasih daripada kumpulan 5. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.